Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. InsyaAllah, pada hari ini, saya mewakili ahli kumpulan saya, pelajar dari Ijazah Sarjana Muda Usuluddin dengan Kaunseling bagi semester 1, akan membentangkan tugasan bagi kursus mata pelajaran At-Tafsir kod QSI 20302. Kisah yang kami pilih dalam tugasan ini ialah kisah Nabi Musa dan Nabi Khidir di bawah tema kesabaran dan kemaafan. Sebelum saya meneruskan lebih lanjut, saya ingin memperkenalkan ahli-ahli kumpulan saya yang terlibat secara langsung dalam pembikinan kisah kanak-kanak ini. Saya Aida Zura binti Aminuddin Bakri, nombor metrik 072926. Saya Siti Munirah binti Muhammad Tirmizi, nombor metrik 073882. Nama saya Nur Aliyah binti Abdul Rashid, nombor metrik 073062. Nama saya Nur Afika Wahida binti Muhammad Azami, nombor metrik 072974. Dengan ini, kami mempersembahkan sebuah kisah yang bertajuk Sabar si pengail ikan di bawah tema kesabaran dan kemaafan. Pada zaman dahulu, terdapat seorang lelaki yang miskin bernama Amru, tinggal dengan isteri dan seorang anak. Dia mencari rezeki dengan mengail ikan yang kemudiannya akan dijual di pasar. Pada suatu hari, seperti mana biasa, Amru keluar mengail ikan. Walaupun sudah lama mengail, namun jorannya tetap tidak mendapatkan sebarang hasil. Amru tetap sabar menanti. Tiba-tiba, mata kailnya itu berjaya dimakan oleh seekor ikan yang besar. Ikan yang berjaya ditangkapnya itu merupakan ikan kegemaran ramai kerana rasanya yang begitu enak. Sungguh pun begitu, ikan itu mempunyai sengat yang amat berbisa jika sesiapa terkena sengatannya. Dengan perasaan yang gembira, Amru memikul dan membawa ikannya lalu segera menuju ke pasar di Pekan bertujuan untuk menjualnya. Terbayang-bayanglah di fikirannya bahawa ikan itu akan dibeli dengan harga yang mahal oleh orang yang menawarkan harga yang paling tinggi. Di pertengahan jalan, dia telah ditahan oleh seorang lelaki kaya yang terkenal dengan peribadinya yang keji dan jahat. Apabila melihat ikan yang besar itu, dia terus tertarik lalu menyuruh pengikutnya untuk merampas ikan itu daripada Amru. Amru yang dalam keadaan ketakutan tidak dapat berbuat apa-apa kerana bimbangkan akan keselamatan dirinya. Amru hanya mampu berdoa semoga kejahatan yang dilakukan oleh lelaki kaya itu akan mendapat balasan yang setimpal daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Lelaki kaya itu pun sampai ke rumah lalu dengan bangganya menyerahkan ikan tersebut kepada si isteri untuk disiang dan dimasak. Tanpa diduga, ketika menyiang ikan, tangan isterinya telah disengat dan bisa ikan tersebut telah menyebabkan tangannya bengkak dan bernanah. Setelah dibawa kepada tabib, dia mendapat berita yang amat mencemaskan. Tabib tersebut mengatakan bahawa tangan isterinya tidak dapat diselamatkan dan mesti dipotong. Jika tidak, bisa itu akan terus merebak dan boleh menyebabkan kematian. Lelaki kaya itu tidak sanggup melihat tangan isterinya dipotong. Pada waktu itulah dia sedar dan insaf tentang kezalimannya yang suka merampas harta kepunyaan orang lain. Dia lalu berjumpa dengan seorang lelaki alim di bandar itu dan bertanyakan pendapatnya tentang apa yang berlaku. Lelaki alim itu lantas bertanya,
dari manakah ikan tersebut diperolehi. Dengan suara yang sayu, lelaki kaya itu menceritakan keadaan yang sebenarnya. Maka lelaki alim tersebut mengarahkan agar lelaki kaya itu segera mencari Amru si pengail ikan untuk meminta ampun dan maaf daripadanya. Walaupun dia berasa malu dan segan atas perlakuannya terhadap Amru, lelaki kaya tersebut yakin semua kejadian yang berlaku ke atas isterinya adalah kerana perbuatannya. Lelaki kaya itu segera mengarahkan pengikut-pengikutnya agar mencari Amru dengan secepat mungkin. Akhirnya, setelah puas mencari, mereka pun berjumpalah dengan pengail tersebut di rumahnya. Amru dijemput ke rumah orang kaya tersebut untuk berjumpa dengannya. Setelah diceritakan akan segala apa yang berlaku, Amru dengan hatinya yang ikhlas dan lapang sudi memaafkan semua kesalahan dan perbuatan yang dilakukan ke atasnya. Dengan kuasa Allah Subhanahu Wa Taala, tangan isterinya yang bengkak dan bernanah menjadi semakin surut dan baik. Lelaki itu akhirnya percaya bahawa segala apa yang berlaku itu adalah balasan daripada Allah Subhanahu Wa Taala terhadapnya. Melihatkan keajaiban yang berlaku itu, lelaki kaya tersebut insaf dan menyesal di atas segala perbuatannya yang dahulu. Ia menggantikan ikan yang lebih baik buat Amru dan keluarganya. Sejak dari peristiwa itu, lelaki kaya itu berubah menjadi lebih baik dari hari ke hari. Dia tidak lagi menzalimi orang lain, bahkan selalu membantu orang di sekeliling, terutamanya Amru dan keluarganya. Amru mengucapkan rasa syukurnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana memberi hidayah kepada lelaki kaya tersebut daripada terus menzalimi orang lain. Dengan ini, tamatlah sudah penceritaan daripada kami, iaitu kisah Sabar si Pengail Ikan. Sekian, terima kasih. Terdapat 3 pengajaran yang boleh diambil daripada cerita Sabar si Pengail Ikan. Yang pertama, kita mestilah bersabar dalam menghadapi ujian dan dugaan yang dihadapi kerana pasti ada ganjarannya kelak di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Pengajaran yang kedua ialah kita mestilah memaafkan kesalahan orang lain serta berlapang dada dengannya. Pengajaran yang ketiga ialah kita mestilah redha dengan setiap apa yang berlaku kerana pasti ada hikmahnya dan setiap sesuatu yang diambil daripada Allah akan digantikan dengan sesuatu yang lebih baik. Akhir kalam, dapatlah kami simpulkan bahawa kisah Sabar si Pengail Ikan terdapat pelbagai hikmah, iktibar dan pedoman yang boleh menjadi pegangan dalam hidup seharian kita. Sebelum saya sudahi, izinkan saya menyampaikan serangkap pantun. Di langit ada pelangi, tak lupa ku hitung warnanya. Cukup sekian dari kami. Terima kasih pemerhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا من صليت بكل الأنبياء يا من في قلبك رحمة للناس يا من ألفت قلوبا بالإسلام يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله بأمي وأبي فديتك